Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita bersyukur pada Allah yang pada malam ni dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Arba'un Al-Manawiyah. Dan pada malam ni kita akan kupaskan bab yang ke-23. Betul, abang? 23 24 24 bab yang ke-24, adab dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya muallif, pengarang kitab ini, Al-Fadil Dr. Abdul Rahman bin Abdul Karim Al-Osmani hafizahullah taala. Dia kata, saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu Syekh Al-Mutawadhi' Muhammad Rifa'i bin Ya'qub Baling Kedah, dengan sanad yang bersambung kepada pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia itu mengetahui kelebihan azan dan salat di saf yang pertama, kemudian mereka tidak akan dapat peluang melakukannya kecuali dengan mencabut undi, nescaya mereka akan mencabut undi untuk mendapatkan peluang tersebut. Sekiranya manusia itu mengetahui kelebihan sampai di masjid pada awal waktu, nescaya mereka akan berlumba-lumba mendapatkannya. Sekiranya manusia itu mengetahui kelebihan salat Isyak dan subuh berjamaah, nescaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari rahimahullahu taala, nombor hadisnya 615. Yang kedua, Abu Sa'id daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum sampai lambat ke masjid, lalu berkata, marilah datang ke depan, penuhkanlah saf yang pertama terlebih dahulu dan ikutilah aku, nescaya orang-orang selepas kalian akan mengikuti kalian. Satu kaum yang sentiasa datang lambat itu, Allah akan melambatkan mereka. Dalam riwayat yang lain daripada Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu kaum sentiasa lambat dalam mendapatkan saf yang pertama, maka Allah akan melambatkan mereka di dalam neraka. Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Muslim, nombor hadisnya 438. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan aku, lalu berkata, wahai Jabir, mengapakah engkau kulihat begitu sedih? Aku menjawab, wahai Rasulullah, ayahku telah mati syahid dalam peperangan. Dia meninggalkan keluarganya dan hutang-hutangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah aku berikan kepadamu kabar gembira tentang apa yang dibawa ayahmu untuk bertemu dengan Allah? Aku berkata, sudah tentu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW lalu bersabda, Allah tidak berkata-kata dengan seorang pun kecuali melalui belakang tabir. Dia menghidupkan ayahmu dan berkata-kata dengan secara terus. Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, mintalah kepadaku sesuatu hajat, aku akan penuhi untukmu.
Ayahmu lalu berkata, wahai Tuhanku, hidupkanlah aku semula supaya aku terbunuh di jalanmu sekali lagi. Allah berkata, sesungguhnya aku telah menetapkan bahawa orang yang mati tidak akan hidup kembali. Hadis ini hasan, gharib, dan di jalur riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis pada malam ni berkaitan dengan adab mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebut adab dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya banyak. Yang kita ambil ni semua, yang dalam kitab-kitab ni semua adab berkaitan dengan mentaati perintah Allah juga sebahagian besarnya. Bagaimana kita adab kita dalam semayang, kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Sebagian disebut oleh para ulama, bila ulama sebut tentang adab bersama dengan Allah, adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah adab ni satu kedudukan yang besar di sisi Allah dalam Islam. Makanya tuan-tuan, lebih-lebih lagi apabila membincangkan tajuk adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan setakat kita kata hanya sekadar kita kata atas istilah beradab dengan Allah, tetapi di dalamnya ada tauhid, ada ta'zim, ada tauhid kepada Allah, tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya di dalamnya memuliakan dan membesar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, ada malu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ni tuan-tuan, bila sebut adab dengan Allah ni merangkumi bukan setakat pada lisan kita, pada perbuatan kita, bahkan hatinya juga. Ketiga-tiga, al-qalbu wal lisanu wal jawarih. Maknanya ketiga-tiga perkara ni ialah merujuk kepada apa ni kita kata merangkumi adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh dikongsikan yang dalam kitab yang kita sedang bacakan pada malam ni, tetapi saya suka sebutkan selain daripada ni untuk dikongsikan bersama secara ringkas apa yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali ialah dari segi aspek kita kata membenarkan adab yang pertama, dia kata at-tasdiqu bi kulli ma akhbara Allah Ta'ala min umuri ghaibin, umurul ghaib. Pertama, kita membenarkan apa sahaja yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, khususnya perkara ghaib. Ada khususnya perkara yang ghaib, tuan-tuan macam Allah. Semua perkara ghaib hendaklah kita wajib ke atas kita membenarkan dan beriman kepadanya. Contohnya yang berkaitan dengan adab kubur, alam barzah, dan sewaktu dengannya. Yang kedua, ni ringkas sebelum saya pergi kepada apa yang kita nak bincangkan pada malam ni dalam bab yang ke-24 ni. Yang kedua ialah kita berakhlak dengan akhlak yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kata disebut sini dalam maksud berakhlak ni, kita tidak menolak apa sahaja hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata sini yatahaqqaq husnul al-khulq ma'a Allah bi an yatalaqqa al-insan ahkamullah bil qabuli wa tatbiq al-amali. Termasuk dalam akhlak yang baik ini bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah menerima, dan bukan setakat menerima perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah, tetapi at-tatbiq al-amali, mana apply. Kita kena applykan benda itu dalam diri kita, dalam perbuatan kita. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma kana li mu'min wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyarah.
min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin aw wala mu'minah, tidak sepatutnya bagi orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, apabila Allah kemudian Rasulnya telah memutuskan satu perkara, bagi mereka ada pilihan yang lain. Kalau dah putuskan satu perkara itu tidak ada pilihan dah, maka kita kena buat. Barang siapa yang mengingkari perintah Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Itu dalam surah Al-Ahzab. Dan adab yang ketiga dengan Allah, kita redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Allah, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sesuatu, sama ada daripada ketakutan, daripada kelaparan, daripada kekurangan harta, nyawa dan juga buah-buahan. Maka bersabarlah, maka gembiralah bagi orang-orang yang bersabar. Dan kemudian ya tuan-tuan mati Allah, antara adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan Allah, at-tawajjuh ila Allah bid-du'a, minta dengan Allah, iaitu dalam meminta dengan Allah itu kita kena zahirkan ghayat at-tadhallul wal iftiqar ila Allah wastikana lahu. Maknanya kita kena menzahirkan kesungguhan betul-betul yang kita ni meminta dan kita ni memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kita berdoa. Makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita meminta dengan Allah. Maka jangan kita meminta kepada yang lain, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Allah sebut dalam, Allah berfirman dalam Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, bagi maklumkan dia, khabarkan kepada mereka sesungguhnya aku hampir, fa inni qarib, maka aku akan memperkenankan permohonan permintaan mereka yang meminta. Apabila mereka meminta, maka falyastajibuli, maka hendaklah dia sahut permintaan atau seruan aku ini, dan hendaklah dia beriman denganku. Moga-moga mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah. Dan kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, antara adab juga kita memakai pakaian-pakaian yang terbaik yang kita ada ketika mendirikan salat. Kita mendirikan salat, kita ambil pakaian kita yang terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk adab. Allah berfirman dalam Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu sehingga setiap kali hendak ke masjid, tuan-tuan. Makanya kita adab kita dengan Allah dalam nak mendirikan salat juga, kita kata dituntut kita memakai pakaian yang terbaik. Khusyuk dalam salat, berterusan khusyuk dalam salat juga antara yang dituntut, adab-adab yang dituntut dalam melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa taala firman, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman, yang mana mereka ini dalam solat mereka khusyuk. Surah Al-Mu'minun. Kita tidak dalam antara adab yang lain, secara ringkasnya tuan-tuan, kita katakan dalam melakukan qada hajat, kita tidak menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangkan arah kiblat, seperti mana sabit larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita kata kadang-kadang ada setengah, kita kata saya tengok hari ini setengah-setengah tempat bila membaca Al-Quran, khususnya membaca surah Al-Mulk malam kan, malam lepas isyak, kadang-kadang nuskhah walaupun satu page tadi, tapi diletakkan di atas lantai, di atas kapet, nyatakan tanpa dipegang dengan cara yang baik. Al-Quran diletakkan di atas atas lantai ataupun atas sejadah. Maka tidak sepatutnya para guru kami memang kalau masyayikh dulu memang cukup pantang mereka kalau tengok orang letak Al-Quran di atas
lantai. Sehingga kami diajar macam mana nak semayang. Bila semayang tu kan ada yang orang membaca Al-Quran ketika melihat Al-Quran ketika melihat mushaf ketika semayang kan. Pegang mushaf macam ni yang sederhana besar tu. Kemudian bila nak turun, kalau tak ada tempat untuk diletak, kalau ada tempat untuk letak rihal yang tinggi itu bolehlah letak kat situ. Tapi kalau tak ada, masa sujud nak letak di mana? Macam mana nak buat? Tak. Tak. Macam mana kita nak buat masa sujud? Kalau syekh kami dulu dia ajar mati Allah, maknanya kita kata bila semayang buka kita pegang masa nak sujud didirikan begitu. Jangan diletakkan di atas lantai. Jangan diletakkan di atas lantai, tapi untuk kita sujud kita letakkan begini tinggi kan, katakan. Dan kemudian teruskan semayang. Wallahu a'lam. Untuk nak meletakkan di atas lantai itu, walaupun setengahnya kata benda itu tak di-issue pun, katakan. Itu termasuk dalam bab adab, katakan, kerana membesarkan kalamullah, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan mati Allah, antara adabnya ialah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak mengira nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu ni, kamu tak akan terkira banyak. Sangat-sangat banyak nikmat yang Allah. Maka seharusnya kita tuan-tuan mati Allah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hendaklah kamu bersyukur. Bila kamu bersyukur, maka kami la azidannakum, dan aku akan menambahkan lagi nikmat itu kepada kamu. Dan akan tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan termasuk juga dalam adab dengan Allah ialah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati aku, sesungguhnya dia telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Siapa yang mengingkari perintahku, maka dia telah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Katakan. Jadi tuan-tuan, siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa. Begitu juga kita kata adab-adab kita dengan adab-adab kita yang lain, yang banyak, sangat-sangat banyak tuan-tuan mati Allah. Antaranya yang kita nak bincang pada malam ni iaitu adab melakukan ketaatan yang disebut dalam ni beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi yang kita nak bincangkan dalam kitab ni iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalaulah lau ya'lamun nas, kalaulah manusia ni, dia kalau ni tuan-tuan, perkataan kalau ni dia jika dia merujuk kepada benda yang dah lepas, itu tak boleh kita sebut kalau. Macam contohlah kita accident, kalau aku tak ikut jalan ni tadi, tak accident aku. Ayat tu tak betul. Kita tak boleh ungkap begitu. Kita tak boleh ungkap begitu. Fa innal law, kata Rasulullah SAW, fa innal law taftahu amal syaitan. Kerana law itu, kalau perkataan law itu ataupun dalam bahasa Melayunya kalau, benda yang dah berlaku ke atas kita, kita sebut kalau, maka itu akan membuka fa innal law taftu amal syaitan, dia akan membuka kerja-kerja syaitan ke atas kita. Mulalah nanti kan dia adalah benda-benda yang lain yang akan timbul, ketidakpuasan hati lah, sebagainya, macam-macam. Sebab tu benda yang dah berlaku,
Khususnya benda-benda musibah, benda-benda yang kita kata yang dah lepas, tak perlu kita kata kalau. Apa yang perlu kita sebut ialah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Benda yang dah lepas semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang dia kehendaki pasti akan berlaku. Tetapi kalau yang merujuk kepada benda yang sebegini, kalau manusia ini mengetahui apa ni kelebihan, bendanya kita kata bukanlah benda yang dah lepas, katakan. So benda ni sebagai galakan untuk melakukan perbuatan yang baik pada masa-masa akan datang. Maka begini tidak ada masalahnya kalau kita sebut sekiranya ataupun kalau. Termasuk dalam hadis inilah, sekiranya manusia itu mengetahui kelebihan azan. Kelebihan azan ni banyak, katakan. Orang yang melaungkan azan, kelebihan orang yang melaungkan azan, kelebihan orang yang mendengar azan. Ada orang yang melaungkan azan menamati Allah Subhanahu wa taala, kita kata kelebihannya dia mendapat ganjaran itu, maknanya azannya tadi dipersaksikan. Kalaulah kita punya azan sini, kita kata azan surau ni lah, katakan sejauh mana boleh pergi, katakan sampai mana, kata azan kita berapa ratus meter, Johor Setia sampai kalau angin lah, kalau angin lah, tapi kalau normal lah, katakan sampai mana? Pening, Gelang. Gelang sampai, katakan. Allah Allah. Saya kalau ada yang duduk dekat sini, apa mana ni, Kerongsang ni, ujung sana dia kata tak dengar tak, dia kata. Bergantung pada angin lah, kan? Semua bergantung kepada angin. Apapun macam Allah Subhanahu yang nak ceritakanlah, itu pun dah jauh dah. Dah jauh. Katakan kita kata dah radar kita lebih kurang dalam 200 meter daripada 100 ke 200 meter keliling. Tuan-tuan, berapa banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusianya, jinnya, batu-batunya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, pokok-pokok, binatang-binatang, berapa banyak yang ada, semuanya akan menjadi saksi tentang Allah. Lepas tu syaitan dia tak nak dengar, dia lari. Dia sampai kita kata dia akan lari sejauh mungkin, sehingga dia tak boleh dengar, sehingga dia tak dengar azan. Sebab siapa yang mendengar azan ini, dia akan jadi saksi, tuan-tuan. Saksi, katakan. Jadi itu hebat sebenarnya bagi orang yang melakukan azan. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i dikupas siapa yang lebih afdal, imam ataupun muadzin. Kalau sebagian pandangan ulama, dia kata muadzin lebih afdal daripada imam, sebab dari segi aspek ganjaran pahalanya yang sangat besar macam Allah Subhanahu wa taala. Kalau imam, dia setakat kita kata berapa ramai jemaah yang dah sampai. Kalau muadzin, orang sampai ke tak sampai ke, dia semua dah jadi saksi kepada dia. Subhanallah, ya. Itu kelebihan bagi orang yang melaungkan azan. Wallahu a'lam. Dan Nabi sebut dalam hadis dia, atwal 'unuqan yaumal qiyamah, muadzin ni. Sebab tu muadzin ini salah satu cirinya, muadzin salah satu sifat ataupun ciri-ciri seorang muadzin itu, kata Nabi SAW, al-muadzin mu'taman. Maknanya orang yang melaungkan azan ni salah satu sifat yang dia kena ada ialah amanah, katakan. Bukan parti dah. Nanti kan silap susah kan. Kita kata dia mesti orang yang amanah, katakan. Kalau silap faham susah kan, katakan. Kata dia mesti orang yang amanah, mu'taman. Kalau dia tak amanah, macam mana dia nak laungkan azan? Nanti pukul 9 dah azan Zuhur, susah juga kan, kata. Maknanya dia on time, masuk je waktu dan dia azan, katakan. Masuk je waktu dia laungkan azan. Waktu maghrib azan. Kalau dia awal azan, batal orang punya buka puasa. Jadi kita kata sebab itu muadzin ini besar, katakan. Dan kemudiannya tuan-tuan mati Allah Subhanahu, bagi orang yang mendengar azan, Nabi sebut dalam hadis dia, qulu mithla ma yaqulu muadzin.
katakanlah seperti mana kata apa yang disebutkan oleh muadzin. Idza qala al-muadzin Allahu akbar qul Allahu akbar illa hayya 'alatain, kecuali pada hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah, maka hendaklah kamu la haula wala quwata illa billah. Dah habis tuan-tuan mati Allah, dengar habis dengan azan, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas selawat bacalah doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah sampailah habis. Siapa yang baca itu halat lahu syafaat, orang itu layak mendapat syafaat aku. Bahkan dalam riwayat itu dakhalal jannah, dia akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka besar kelebihan. Tapi ramai yang kita kata bila dengar azan kadang-kadang tidak menjawab, senyap katakan, tak ada apa-apa katakan, sedangkan itu seruan kepada kejayaan katakan. Jelas katakan. Jelas dalam antara ciri-ciri untuk orang yang berjaya ialah dia mengerjakan solat. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam doa itu, dalam azan itu, hayya 'alal falah katakan, marilah menuju kejayaan. Nak berjaya, jaga salat katakan. Jaga salat katakan. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, saf yang pertama, salat di saf yang pertama. Kalau orang tahu kelebihan saf yang pertama pun sama juga. Saya dah sebut dah sebelum ni katakan kelebihan saf yang pertama. Ada sampai satu peringkat kelebihan saf yang pertama ni, kata Nabi SAW ni, kemudian mereka tidak dapat peluang melakukannya kecuali dengan mencabut undi. Tapi kalau ini mencabut undi ni jika semua orang tahu kelebihan. Kalau orang tahu kelebihan sebenarnya azan tadi, kelebihan sebenarnya saf yang pertama, orang akan berebut-rebut untuk hadir, untuk dapatkan. Silap-silap pasti pun tak ada peluang nak lakukan azan. Sebab semua orang dah orang tahu kelebihannya, tak ada peluang nak lakukan azan. Tapi tu kalau orang tahu. Kalau orang tahu kata. Jikalau orang tahu dah terlalu ramai orang nak melaungkan azan tadi, maka terpaksa buat undian. Sampai buat undian, engkau kena azan hari ni, kau kena azan hari ni, kau kena azan waktu ni. Sebab terlalu ramai. Sekarang nak cari muazzin, katakan susah, kata tak. Ada yang tak sanggup, ada yang ni, ya tuan-tuan macam Allah. Tapi alhamdulillah, katakan kita ada yang sudi katakan melaungkan azan 5 waktu tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Kemudian mati Allah, sekiranya manusia mengetahui kelebihan sampai di masjid pada awal waktu, pada awal waktu, nescaya mereka berlumba-lumba mendapatkannya mendapatkannya. Katakan semua juga awal waktu. Kita sampai awal, sebelum azan dah sampai, kita dapat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Katakan kita bukan orang yang masbuk, katakan orang yang sentiasa mendapat kita kata awaliyah itu. Contohnya kita lihat semalam, pagi semalam kita dah bincang berkaitan dengan orang yang datang awal pada solat Jumaat, dapatnya seekor unta, dan ada kelebihan yang lain. Kalau berjalan kakinya gini, dah ada beberapa syarat yang saya sebutkan semalam. Dia umpama setiap langkah itu mendapat pahala kita kata setahun amal puasa dan qiyam. Subhanallah, besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu siapa yang tahu? Kadang-kadang kita masalahnya yang tahu dah pun tak buat juga katakan. Tapi ialah kita kata keadaan kita mungkin barangkali rahmat Allah menyebabkan kita tidak mampu untuk kelemahan iman kita yang menyebabkan kita tak mampu untuk melaksanakan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman kepadanya untuk kita melaksanakan yang terbaik itu. Kemudian tuan-tuan mati Allah, di sini juga disebutkan kelebihan salat subuh, salat isya dan salat subuh berjamaah. Salat isya berjamaah, salat subuh juga berjamaah.
Isyak kita kata disebut dalam hadis Nabi SAW, man salla isya'an, man salla isya' jama'atan, siapa yang sembahyang isyak berjamaah, kutiba lahu qiyam nisfil lail, dituliskan baginya dia telah seolah-olah dia telah menghidupkan separuh malam. Siapa yang sembahyang isyak berjamaah, begitu juga subuh berjamaah, dituliskan baginya seolah-olah dia telah menghidupkan sepanjang malam. Ada itu kelebihan. Tapi kalau orang tahu, ada mungkin ada kelebihan yang lain, ada. Dan kelebihan, kalaulah kelebihan ini kalau mereka tahu masjid, ataupun kita kata kalau semua orang tahu, terpaksa mereka akan berusaha untuk datang walaupun dalam keadaan mengangkak sekali. Bukanlah kata suruh datang masjid tu dalam keadaan mengangkak, tidak. Maksudnya kita kata orang akan berusaha macam mana sekalipun dia nak hadir juga ke masjid untuk solat isyak maghrib, isyak dengan subuh berjamaah. Isyak dengan subuh berjamaah. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita, ada rezeki kepada kita semua untuk sentiasa untuk mulazamah ataupun mudawamah, berterusan untuk salat berjamaah di masjid, tuan-tuan mati Allah, di surau ataupun di masjid. Itu hadis yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum sampai lambat ke masjid lalu berkata, sampai lambat. Isu datang lambat ke masjid ini ada hadis lain. Sebelum saya kupas yang hadis ni, ada satu hadis lain dipanggil hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu ni, Abi Bakrah ni dia mungkin dia datang lambat tu ada sebab. Ya, kita tahu. Saya nak ceritakan bagaimana keadaan Abu Bakrah masuk masjid. Dia masuk je pintu masjid, dia dah takbir dulu dah untuk nak dapatkan rukuk bersama dengan. Kemudian lepas takbir tu baru dia masuk saf. Kita bayangkan masuk daripada belakang, daripada ujung sana masuk je saf, terus je depan ni kosong lagi. Dia dah masuk takbir dah. Allahu akbar. Lepas takbir tu baru dia jalan masuk saf. Jangan buat. Jangan buat macam tu. Walaupun salatnya sah, katakan kalau dia buat gitu, tapi jangan buat. Sebab Nabi sebut dalam hadis ni, wala ta'ud, jangan kamu, ataupun wala tu'id, maknanya jangan kamu ulang balik perbuatan tersebut, katakan. Jangan ulang perbuatan tersebut. Ada maksud yang ke arah itu, tuan-tuan macam Allah. Walaupun ada pelbagai maksud perkataan wala ta'ud, wala tu'id, wala tu'ad, itu dia ada 3 cara bacanya, dan setiap bacaan itu membawa maksud yang berbeza dan hukum yang berbeza. Apapun nama Allah Subhanahu, itu hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi beri peringatan ataupun Nabi peringatkan supaya jangan ulang lagi perbuatan, jangan ulang lagi perbuatan begitu. Wallahu alam. Taib, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi kata marilah datang ke depan. Mari datang ke depan, penuhkan saf. Sebab itu imam bila sebelum solat, sebelum mendirikan solat, dia akan panggil jemaah untuk penuhkan saf, katakan. Atimu saffal awwal fal awwal, penuhkan saf yang depan dan saf-saf yang berikutnya. Itu kebiasaan, menjadi tanggungjawab imam, bukan makmum, bukan maksudnya tanggungjawab memberi arahan itu bukan tugas muazzin. Tugas muazzin dia qamat. Tapi setengah tempat tu kadang-kadang muazzin ni dimarah, orang tak masuk saf lagi, dah masuk saf pun dia qamat. Sebenarnya tidak. Tugas muazzin dia qamat apabila dah ada imam. Muazzin qamat saja, ingatkan apabila dah nampak imam, dah ada imam berqamat, dan imam akan beri arahan supaya penuhkan saf, rapatkan saf, luruskan saf. Barulah kita kata betul, katakan. Dan dalam hadis ini Nabi arahkan pada sahabat, marilah datang ke depan, penuhkanlah saf yang pertama terlebih dahulu dan ikutilah aku. Nescaya orang-orang seperti selepas kalian akan mengikut kalian. Itu kita usaha segera, kan. Seperti mana yang saya sebutkan kemarin, semalam kemarin, macam Allah. Kadang-kadang dalam bab kebajikan kita tak boleh menolak orang
dalam bab kita nak buat benda baik, kita tak boleh menyuruh orang lain dulu. Kita buat dulu. Itu yang terbaik. Contohnya dalam sembahyang kan, biasanya dalam saf yang depan ni, kita suka tolak orang dulu masuk saf depan. Kita nak duduk belakang. Ya, tak. Kalau depan silakan ya, kanan. Silakan ke depan. Dia nak duduk belakang. Ya, tak. Sepatutnya dia tak perlu buat begitu. Dialah yang ke depan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah dalam buat kebajikan. Ya, tak. Kita nampak saf kosong terus masuk. Saf depan ni terus masuk. Jangan sampai janganlah kita menyuruh orang lain duduk saf depan dan kita nak duduk di belakang. Itu tak sepatutnya berlaku, tuan-tuan mati Allah. Tetapi realitinya hari ni macam itulah yang berlaku tadi. Dia lebih suka orang lain duduk, saya bagi ruang kat dia dulu Ustaz. Seolah tuan-tuan macam dia tak sama dengan bab muamalat. Dalam bab muamalat, macam kita kata kita beratur nak bayar, kita nampak orang tua and then kita suruh dia depan. Okey, itu dalam bab muamalat dan itu dituntut. Kita menghormati katakan. Itu dalam bab muamalat. Tapi dalam bab ibadat, kita dituntut untuk berlumba-lumba. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi SAW berlumba-lumba. Pernah saja satu ketika, ya Rasulullah, zahaba ahli diyar, maknanya orang kaya, ahli duthur, maknanya orang kaya, dia banyak duit, dia boleh beri infak, dia boleh bagi sedekah. Kami ni orang miskin, tak ada apa kami nak bersedekah, tak ada keamalan. Ditanya, tak ada keamalan yang bila kami buat menyamai orang kaya punya pahala yang mereka dapat. Maka Nabi ajak, lepas sembahyang bacalah kita kata 33 kali tasbihnya, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan dicukupkan dengan suratul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Aku buat benda ni pahalanya menyamai, katakan. Selagi mana orang-orang kaya tadi tidak melakukan perbuatan yang sama. Jadi tuan-tuan macam Allah, mula-mula okeylah, orang kaya tak tahu, tapi ialah bila dah lama sikit tu, orang kaya dah mula menghidu apa dia orang buat ni, katakan. Jadi mereka pun dapat buat benda yang sama. Maksudnya sahabat tadi yang miskin tadi datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya dah tahu dah apa yang kami buat, katakan. Maka zalika, Nabi jawab, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan yang Allah nak berikan pada siapa sahaja yang dia kehendaki. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam bab ibadat kebajikan, kita kata dalam bab ibadat lah khususnya dalam dirahmati Allah, hendaklah kita berlumba-lumba, katakan. Berlumba-lumba, wallahu a'lam. Tapi tidak pada bab muamalat. Bolehlah kita mendahulukan orang lain. Zaman ialah kita kata itu yang adalah. Baik. Maka di sini dalam mati Allah, Nabi sebut, dia kata orang yang suka melambat-lambatkan ini, saya orang satu kaum yang sentiasa datang lambat itu, Allah akan melambatkan mereka. Allah akan melambatkan mereka. Waliyazbillah, katakan melambatkan melambatkan mereka itu. Kalau tengok dilihat dalam dalam hadis Nabi SAW disebutkan tadi lafaznya, katakan la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Dalam riwayat Abu Daud, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anis saffil awwal hatta yuakhirahumullahu fin-nar, katakan. Dalam riwayat yang Abu Daud tu dia kata, dalam satu kaum yang sentiasa lambat dalam mendapatkan saf pertama, Allah akan melambatkan mereka dalam neraka, katakan. Tak naklah kita dilambatkan, mati Allah, urusan kita dimasukkan ke syurga dilambatkan dia, kerana kita dalam bab ibadat ni kita melambat-lambatkan, ataupun kita tidak segera, kita kata, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, kita suka melambat-lambatkan. Wal iyaz billahi min dzalik. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan aku lalu berkata, wahai Jabir, mengapa engkau aku lihat begitu sedih?
Ada. Aku menjawab, wahai Rasulullah, ayahku telah mati syahid dalam peperangan dan dia meninggalkan keluarga dan hutang-hutangnya. Tuan-tuan mati Allah, mati syahid kelebihan yang sangat besar. Tetapi tuan-tuan, walaupun kelebihan yang besar, tidaklah bermaksud kita boleh pergi berperang ataupun boleh bunuh orang kafir hari ini dengan sewenang-wenangnya. Kata maksud kita tu berperang mati syahid ini adalah berperang fi sabilillah. Nak berperang pada fi sabilillah, nak kena ada pemimpin yang menggerakkan kita supaya pergi berjihad pada jalan Allah, dan mestilah perbuatan itu berlandaskan syariat Islam. Bukan umum. Bahaya sekarang ni, macam zaman-zaman sekarang ni, banyak orang mempergunakan dengan alasan konon-kononnya jihad fi sabilillah, tapi sebenarnya jauh daripada menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Kalau kita lihat hari ini kumpulan-kumpulan macam Daesh ataupun sebagainya, katakan mereka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah jihad fi sabilillah tadi untuk nak menarik, nak merekrut orang-orang muda, orang Islam untuk bersama-sama dengan mereka, tetapi sebenarnya pada hakikatnya mereka itu jauh menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Dan kita kata kat Malaysia mati Allah, jangan adalah orang mendakwa nak berjihad ke, kita kata kat Malaysia ni nak pergi bunuh orang kafir ke, tak boleh. Kenapa Ustaz tak boleh? Kita katakan perbuatan itu adalah bercanggah dengan syariat. Katakan orang kafir yang ada kat Malaysia yang duduk dalam negara Islam, imma dia digelar sebagai kafir zimmi ataupun dia digelar sebagai kafir yang musta'man, yang diberikan keamanan. Katakan ada kafir zimmi. Kafir zimmi maknanya dia ada, kita kata dia ada perjanjian dengan orang Islam, katakan. Ataupun memati Allah Subhanahu wa taala, dia panggil kafir yang musta'man, yang diberikan keamanan. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut, man qatala dhimmiyan lam yarih rihal jannah. Siapa yang membunuh kafir zimmi, maka sesungguhnya dia tidak dapat mencium bau syurga. Bau syurga pun tak dapat. Bahkan kita kata walaupun dengan niat alasannya tadi mengawati Allah, kononnya nak berjihad pada jalan Allah, itu alasan itu tidak boleh dilakukan, katakan dalam kepada orang-orang kafir yang duduk dalam negara Islam, sama ada kafir zimmi atau musta'man ataupun sewaktu dengannya. Yang boleh diperangi ialah kafir harbi, katakan. Kafir harbi pun mati Allah Subhanahu wa taala ialah kafir yang kita kata memang telah ditentukan bahawa mereka itu layak untuk diperangi. Walaupun begitu, bukan saja kita boleh dibunuh, tak boleh. Haram ke atas orang Islam membunuh sewenang-wenang. Sebab itu tadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, nak masuk waktu dah, katakan azan pun.
Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata haram membunuh kafir dhimmi, apa kafir musta'man, dan yang dibenarkan ialah kafir yang boleh diperangi ataupun dipanggil kafir harbi. Hatta kafir harbi yang masuk ke atau yang berada dekat dalam negara Islam tidak dibenarkan kita membunuh kafir tersebut walaupun dipanggil kafir harbi. Tapi dia bila dia berada dalam negara Islam, sesungguhnya dia telah masuk dalam konteks yang dipanggil kafir yang diberikan keamanan, kafir yang dipanggil kafir yang musta'man. Walau bagaimana sekalipun, hatta kalau kafir itu kafir harbi, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, duduk di luar daripada negara Islam, tapi dia ada perjanjian dengan negara Islam, pun juga tuan-tuan mati Allah tidak dibenarkan mereka tadi diperangi, kerana dia ada dah perjanjian keamanan juga bersama dengan negara Islam. Dan yang boleh diperangi itu apabila kita kata jika kita, kalau di Malaysia ni kita dah ada pemimpin kita yang mengarahkan kita untuk memerangi, yes, barulah kita baru boleh pergi memerangi. Dan kita jika mati dalam urusan memerangi dalam konteks arahan daripada pemimpin yang ada, katakan di Malaysia, katakan, maka barulah boleh ditakdirkan orang itu sebagai mati syahid, katakan. Orang mati syahid nama Allah Subhanahu wa taala, kita kelebihan yang khusus. Antara kelebihan yang disebut dalam hadis ni khusus, wallahu alam, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah SAW menceritakan kepadanya bahawa Allah akan menghidupkan kembali bapanya tadi, dan Allah bertanya ke Allah, kata kat dia, mintalah apa yang kamu nak minta. Tamanna, katakan, mintalah apa yang kamu nak minta wahai hamba-Ku, mintalah kepadaku sesuatu, maka Allah akan penuhi. Antara yang dia minta apa dia? Dia minta nama Allah supaya Allah kembalikan ke dunia dia mati syahid sekali lagi. Dia mati syahid sekali lagi. Kenapa dia minta begitu? Sebab dia melihat kelebihan orang yang mati syahid. Dia nampak apa kelebihan, sehingga kan orang yang dah mati syahid tadi, dia keinginan dia untuk kembali ke dunia berperang sekali lagi, mati syahid sekali lagi. Tetapi tak mungkin, sebab perkara itu telah ditentukan, ditetapkan. Dalam Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menetapkan bahawa orang yang mati tidak akan hidup kembali. Dia tidak mungkin dikembali ke dunia. Itu dah ketetapan, itu tak boleh ubah. Kalau yang lain minta, selagi dia tidak berlawanan dengan ketetapan yang telah ditetapkan, makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perkenankan perkara tersebut. Wallahu a'lam.
Jadi pengajaran hadis yang kita boleh ambil daripada bertiga-tiga hadis tadi, yang pertama ialah disebut dalam kitab ni, Imam Nawawi menukilkan kesepakatan para ulama Syafi'i dalam adab melakukan ketaatan. Para ulama kami, iaitu mazhab Imam Syafi'i dan para ulama lain, mereka menyatakan bahawa tidak sepatutnya dilebihkan orang lain dalam perkara-perkara ketaatan. Maknanya dalam bab ketaatan kita dululah, jangan kita dulukan orang lain. Nyatakan bab ketaatan, perbuatan melebihkan orang lain adalah perbuatan yang terpuji dalam perkara-perkara muamalat ataupun perkara-perkara yang keduniaan selain daripada ketaatan. Dia nyatakan juga bahawa makruh untuk melebihkan orang lain dalam mendapatkan tempat pada saf pertama dan yang seumpamanya. So perbuatan kita bagi kat ruang orang lain untuk dapat saf yang pertama itu banding diri kita sendiri adalah dianggap sebagai makruh dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat bersegera dan lambat-lambat adalah dua sifat yang tertakluk kepada kehendak dan hikmah Allah. Apabila seorang Muslim membiasakan dirinya dengan lambat, datang lambat untuk mendapatkan saf yang pertama, Allah membalasnya dengan melambatkannya dalam hal-hal seperti rahmat dan nikmat. Kadang-kadang kita kata kenapa kita ni lambat mendapat kejayaan, lambat mendapat sesuatu nikmat, lambat mendapat, maknanya berat. Cuba kita selidik diri kita sendiri dalam bab mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dengan kita bila mentaati perintah Allah itu kita segera ataupun kita lambat? Sebab dalam hadis ni jelas, siapa yang melambatkan urusan ketaatan, kata Allah akan melambatkan dia, katakan. So melambat maksudnya melambatkan dia banyak aspek. Boleh maksud Allah melambatkan perkenankan doa, Allah boleh maksud Allah melambatkan urusan kebaikan bagi dirinya, nikmatnya yang Allah berikan, berbagai, katakan. Jadi bila sesuatu perkara itu berlaku pada diri kita, kita nampak kenapa lambat, kenapa lama, kenapa ni, cuba selidik amalan kita, katakan. Adakah kita bila Allah suruh kita buat, kita segera ataupun kita lambat? Kita lambat, katakan. Wallahu a'lam. Jadi di situ dalam hati Allah, mudah-mudahan kita dapat dapat melakukan yang terbaik dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Membiasakan diri dengan lambat adalah perbuatan yang dicela dalam syariat, kerana sifat melambat-lambatkan itu tidak ada penghujung baginya. Orang yang lambat mendapatkan saf pertama, satu hari dia akan lambat pula memulakan takbiratul ihram, lambat pula dalam menyempurnakan rakaat pertama dan kedua dan seterusnya. Ini merupakan pemeringkatan dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Manusia itu secara fitrahnya akan terbiasa dengan sesuatu yang dilakukan selalu. Apabila ia membiasakan dirinya dengan suatu amalan, lama kelamaan ia akan menjadi sifat yang sebati dalam dirinya. Dan yang ketiga, tuan-tuan mati Allah, kelebihan yang didapati ada pada Abdullah bin Amr adalah disebabkan sifatnya yang bersegera dalam melakukan ketaatan dan keengganannya untuk melebihkan sesiapa pun dalam hal mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Amr bin Abdullah, bapa kepada Jabir bin Abdullah, kenapa dia dapat kelebihan special case tadi, tuan-tuan? Antaranya ialah dia sentiasa bersegera dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni semua di kalangan orang-orang yang sentiasa segera mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi setakat itu saja yang sempat saya kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat ambil istifadah, dapat faedah daripada hadis-hadis yang kita dengar, dipendengarkan kepada tuan-tuan pada malam ni. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi setakat itu saja, tuan-tuan mati Allah. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.